Selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mengikuti sesi Deep Talk bersama saya pada petang ini. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengetengahkan satu kajian kes mengenai kepincangan atau salah urus yang telah berlaku dalam pentadbiran dan pengurusan sebuah syarikat gergasi yang sangat sinonim dalam dunia penerbangan, iaitu Boeing. Analisis tentang kelemahan yang ditonjolkan oleh Boeing ini sebenarnya dapat dijadikan iktibar oleh semua pemimpin di semua peringkat agar kita sentiasa berwaspada apabila memperkenalkan peraturan-peraturan baru. Kita harus sedar perubahan dalam tata cara pelaksanaan operasi atau proses kerja boleh dilakukan tetapi hanya selepas melaksanakan kajian dan analisis yang terperinci. Dan kita mesti akui bahawa perubahan yang diperkenalkan secara terburu-buru akan membawa kerugian dan kadang-kadang kerugian yang dialami adalah dalam bentuk yang kita tak dapat nak compensate atau tebus kembali. Sekiranya dilihat dari aspek sejarah, Boeing merupakan sebuah syarikat yang sangat teguh, sebuah syarikat yang mendapat keyakinan padu daripada pengguna dan juga masyarakat umum. Dalam dunia penerbangan tahun 70-an dan 80-an, Boeing terkenal dengan slogan, "If it ain't Boeing, I ain't going." Maksudnya Boeing ini menjadi pilihan utama pada pengguna dan reputasi serta keupayaan Boeing tidak pernah dipersoalkan. Sekiranya kita lihat dalam dunia perniagaan, setiap industri itu bekerja keras, sentiasa berusaha untuk mencapai status seperti yang di atas ni. Kemenangan utama adalah untuk mendapat keyakinan pelanggan. Dan aspek ini sebenarnya sudah pun dikuasai oleh Boeing pada masa itu. Kemudian pada 29 Oktober 2018, tiba-tiba muncul berita pesawat Boeing 737 MAX 8 terhempas. Lion Air Flight 610 terhempas beberapa minit selepas melakukan penerbangan dari Jakarta. Penyiasatan awal mendapati juruterbang menghadapi masalah untuk menstabilkan pesawat dan pesawat tu menjunam ke bawah dengan muncungnya tu menghala ke bawah terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini kenyataan awal yang dikeluarkan oleh Boeing menyalahkan juruterbang yang digambarkan sebagai seorang yang kurang berpengalaman dalam menghadapi situasi kecemasan. Dikatakan bahawa perkara ini tidak akan berlaku sekiranya juruterbang tersebut adalah orang Amerika. Ini yang dimaksudkan dengan pernyataan, "The Indonesian crew didn't do everything they were supposed to do." Seterusnya, kelayakan juruterbang dipersoalkan. Soalan dari mana dia mendapat latihan penerbangan diutarakan. Dan kemudiannya penyiasatan awal mendapati juruterbang ini mendapat latihan di salah sebuah institusi penerbangan di Amerika Syarikat. Maka kelayakan juruterbang tidak bolehlah dipersoalkan lagi sebab dia adalah produk sebuah institusi yang mantap di Amerika Syarikat. Kalau dia graduan sebuah institusi penerbangan di Asia katakan, maka kemungkinan besar perdebatan tentang kelayakan ini akan terus berlaku. Jika dilihat dalam dunia pendidikan juga, situasi yang ini sering berlaku, situasi yang sama. Guru sebagai pelaksana di peringkat terakhir itulah yang mula-mula sekali akan dipersalahkan sekiranya murid-murid gagal menguasai pengetahuan atau kemahiran. Sedangkan ada banyak faktor lain yang menyumbang kepada ketidakupayaan seorang guru untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Balik kepada isu Boeing, akhirnya para penyiasat merumuskan punca nahas adalah disebabkan oleh satu sistem yang dipasang pada kapal terbang. Sistem ini berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan pesawat tersebut dan dikenali sebagai MCAS. Ia akan menstabilkan pesawat apabila didapati bahagian hadapan itu lebih tinggi daripada bahagian ekor. Bila pemasangan sistem ini tiada dalam pengetahuan juruterbang dan mereka tidak mendapat latihan, tidak diberi peluang untuk memahami tentang sistem MCAS ini, maka keupayaan juruterbang untuk menghadapi situasi kecemasan adalah terbatas. Seterusnya, apabila dipersoal tentang ketiadaan latihan kepada para juruterbang ini, seorang jurucakap yang juga merupakan pegawai eksekutif di Boeing memberi alasan para juruterbang tidak dimaklumkan tentang sistem MCAS ini kerana tidak mahu memberi terlalu banyak informasi. Okey, dikatakan di sini didn't want to overwhelm them. Jadi satu komponen
yang begitu penting ditinggalkan oleh orang yang bertanggungjawab untuk memberi pendedahan dan latihan kepada juruterbang, dan kesilapan ini yang merupakan satu kesilapan yang disengajakan telah membawa kepada kehilangan 189 nyawa. Disebabkan reputasi Boeing yang cukup teguh, suara-suara yang meminta pesawat 737 MAX tidak dibenarkan untuk terbang di udara tidak diindahkan oleh pihak berkuasa. Tambahan lagi, CEO Boeing pada masa itu, Dennis Muilenburg, tampil dalam satu sidang akhbar memberi jaminan bahawa pesawat ini tiada masalah, boleh meneruskan penerbangan. Maka kata-kata ini dipercayai oleh semua pihak. Ramai yang percaya pada masa itu, kemungkinan besar isu ini sengaja digembar-gemburkan oleh pihak yang berkepentingan. Lagipun reputasi Boeing yang sangat teguh pada masa itu seolah-olah telah mengaburi mata pihak atasan. Boleh kita simpulkan di sini, penyiasatan yang dilaksanakan itu adalah tidak dilaksanakan secara telus, dan pihak Boeing pada masa ini sebenarnya sudah tentu telah menyedari kesilapan yang berlaku, tetapi tidak mahu bertanggungjawab. Tidak mahu reputasi mereka terjejas. Jadi ya, keadaan ini sangat bercanggah dengan prinsip yang sepatutnya dipegang oleh seorang ketua, iaitu berani mengambil risiko dan kemudiannya mesti berpegang kepada nilai integriti dan berani mendedahkan perkara sebenar untuk kebaikan bersama, terutamanya untuk kebaikan para pemegang taruh. Kemudian, pada 10 hari bulan Mac 2019, 19 minggu selepas nahas Lion Air di Jakarta tu, sebuah lagi pesawat Boeing 747 MAX terhempas tidak lama selepas berlepas dari Addis Ababa di Ethiopia. 157 orang meninggal. 2 nahas dalam jangka masa 5 bulan. Satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam industri penerbangan moden. Kemungkinan besar nahas ini dapat dielakkan sekiranya pegawai di Boeing menjalankan penyiasatan nahas pesawat yang pertama itu secara telus dan memaklumkan kepada umum hasil dapatan mereka itu tanpa berselindung. Nahas ini akan dapat dielakkan sekiranya Boeing mementingkan kesejahteraan awam lebih daripada kedudukan atau reputasi syarikat mereka. Dalam konteks pendidikan misalnya, perkara yang sama akan berlaku sekiranya wujud jurang atau lompang antara pihak penggubal dasar atau silibus dengan pihak pelaksana. Kegagalan dari aspek perancangan, penggubalan dan implementasi dalam pendidikan membawa impak yang sama besar seperti yang berlaku dalam sejarah Boeing ini. Walaupun dalam dunia pendidikan, kita tak nampak satu kesan yang drastik seperti yang berlaku dalam nahas sebuah pesawat di mana harta benda musnah, mayat bertaburan dan sebagainya, tetapi impaknya itu sangat besar. Sinonim dengan pandangan yang mengatakan kesilapan yang dilakukan oleh guru ini boleh memusnahkan satu generasi manusia. Balik kepada isu Boeing, selepas nahas kedua, negara-negara yang menggunakan perkhidmatan Boeing 737 MAX ni mula sedar ada perkara yang telah disembunyikan, tidak didedahkan oleh pihak pengurusan Boeing. Maka negara China telah mendahului negara-negara dunia yang lain untuk menyekat ataupun tidak membenarkan pesawat ini terbang di udara. Langkah yang sama telah diikuti oleh banyak negara-negara yang lain termasuk Malaysia. Akhirnya, US juga telah mengambil keputusan yang sama. Persoalannya sekarang, bagaimana sebuah industri yang begitu mantap dan berpengalaman boleh melakukan kesilapan dari aspek teknikal. Perkara ini yang susah dipercayai oleh semua orang kerana Boeing terkenal dengan sistem keselamatan bertaraf dunia. Telah menghasilkan pesawat sejak tahun 1957 lagi. Sangat berpengalaman. Keadaan di Boeing sebelum tahun 1996 digambarkan sebagai pekerja mereka sangat dihargai. Pekerja Boeing juga sangat berdedikasi. Boeing berjaya mewujudkan budaya kerja yang positif. Sebagai contoh, dikatakan bahawa sekiranya berlaku ketidakakuran atau kepincangan dalam proses kerja, pekerja Boeing boleh menyuarakan keraguan mereka kepada pihak pengurusan tanpa adanya rasa bimbang yang mereka ni akan dilabel sebagai orang yang bermasalah atau kemungkinan akan dipecat. Jadi dikatakan di sini, there was a sense of belongingness to the institution. They were proud to be a part of Boeing. Dari aspek proses kerja, dinyatakan bahawa no shortcuts, you do it right, you build in the quality and safety and profits will follow. Faktor keselamatan menjadi keutamaan berbanding dengan keuntungan.
Budaya sebegini sebenarnya merupakan kekuatan sesebuah institusi. Tetapi kemudiannya pada tahun 1997 berlaku perubahan besar dalam sejarah industri penerbangan. Satu penggabungan multi-billion dollar diwujudkan antara Boeing dengan McDonnell Douglas. Bermula dari detik inilah dipercayai bahawa reputasi Boeing sebagai peneraju dalam kecemerlangan kejuruteraan iaitu engineering excellence mula terjejas. Seperti yang kita tahu dalam tahun 90-an ini, sememangnya telah berlaku banyak penggabungan antara syarikat-syarikat besar. Penggabungan atau merger dilihat sebagai satu aspek pengurusan strategik yang boleh mengukuhkan lagi sesebuah syarikat. Dalam gambar kita lihat Harry Stoszifer daripada McDonnell Douglas menjadi CEO kepada Boeing. Penggabungan ini telah mengubah budaya kerja di Boeing. Boeing menjadi industri yang mementingkan keuntungan. Fokus adalah untuk meningkatkan nilai saham di Wall Street, produk margin yang tinggi dan pengurusan operasi yang berfokus kepada pengurangan kos dan peningkatan untung. Salah satu cara untuk mengurangkan kos adalah dengan mengurangkan tenaga pekerja. Ramai pekerja Boeing pada masa itu dipecat. Semua orang dipaksa mengekalkan prestasi dengan sumber yang semakin mengecut. Di sini dikatakan they expecting everyone to do more with less. Situasi di Boeing pada masa itu memberi kita pengajaran dan adalah bukti yang memperlihatkan betapa pentingnya peranan seorang ketua dalam menentukan hala tuju sesebuah organisasi dan bagaimana seorang pemimpin yang tidak memahami budaya kerja sesebuah institusi itu boleh menjadi punca kepada kelemahan dan kejatuhan institusi tersebut. Dan apabila berlaku persaingan sengit antara Airbus dan Boeing, di mana pada masa itu Airbus memperkenalkan pesawat Neo yang dikatakan sangat cost efficient, terutamanya dalam penggunaan minyak, dan ia mendapat sambutan baik dalam industri penerbangan, maka Boeing menjadi semakin terdesak untuk mengeluarkan model baru. Boeing telah mengambil pendekatan yang lebih agresif. Tak ada masa untuk menunggu 7 hingga 8 tahun untuk menghasilkan satu produk yang betul-betul baru, maka pesawat lama 737 diubah suai menjadi 737 MAX dan sudah tentulah dilengkapi dengan beberapa ciri baru untuk menarik minat para pelabur. Dalam usaha untuk mengurangkan kos pengeluaran, Boeing mengambil keputusan untuk tidak memberi latihan atau pendedahan kepada para juruterbang. Atas alasan tata cara pengoperasian asal pesawat ini masih sama dengan model yang lama. Di sinilah bermulanya masalah. Seperti yang dikatakan oleh seorang penganalisis, safety being the trademark of Boeing was compromised. Hasil penyiasatan ke atas pengurusan Boeing ini juga mendapati ada dokumen sokongan yang ditemui yang menunjukkan pekerja-pekerja Boeing sebenarnya telah mengadakan mesyuarat di peringkat awal bagi membincangkan tentang kemungkinan sistem MCAS ini boleh membawa masalah kepada juruterbang. Tetapi keraguan ini tidak diambil peduli, diketepikan oleh pihak pengurusan kerana kesuntukan masa dan operasi kerja pada masa itu yang berfokus kepada pengurangan kos operasi. Kita lihat di sini bagaimana pekerja-pekerja yang telah lama bekerja dengan Boeing dapat membezakan perubahan budaya kerja yang berlaku hasil daripada perubahan dalam pucuk pimpinan Boeing pada masa itu. Sebelum penggabungan dikatakan, if I say, hey, I have a problem here, they will say, okay, we are going to fix it. Akan dilihat dan dianalisis secara kolaboratif. Dan tanggungjawab orang yang bertugas sebagai safety manager adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang boleh mewujudkan masalah kepada pesawat dan cuba untuk memperbaiki prestasi produk yang dihasilkan. Dan dalam hal ini tidak berlaku sebarang kompromi. Seperti yang dikatakan di sini, this may take days or weeks, but there were no compromise. Tetapi selepas penggabungan, sekiranya seseorang itu menyuarakan kebimbangan, dikatakan di sini, they will attack the messenger and ignore the message. Berlaku serangan peribadi. Boeing tidak lagi mendengar, sedangkan kita semua memahami kepentingan kemahiran mendengar ni dalam sesebuah organisasi. Dan segalanya berfokus kepada penghasilan produk. Fungsi atau peranan pekerja di sini tidak lebih daripada mesin yang mengeluarkan produk. Dalam konteks ini, kita dapat merumuskan bahawa persaingan yang sepatutnya merupakan elemen penting yang perlu dihadapi oleh sesebuah syarikat
elemen yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan inovasi yang dapat memberi lebih nilai kepada pengguna sebenarnya telah memudaratkan pengguna, di mana kepercayaan pengguna terhadap Boeing ini seolah-olah telah dikhianati oleh pengurusan tinggi Boeing itu sendiri. Jadi sekarang, kita tidak lagi mendengar kata-kata seperti "If it ain't Boeing, I ain't flying". Masalah yang berlaku dalam Boeing ini memberi kita banyak pengajaran dalam tata cara pengurusan kita sebagai seorang ketua. Budaya kerja positif sangat penting. Ianya berkait rapat dengan kebajikan pekerja, persepsi majikan terhadap pekerja. Adakah mereka ini dilihat sebagai aset atau satu liability kepada organisasi? Atau adakah kedudukan mereka ini tidak lebih daripada mesin-mesin yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu kerja? Aspek ini perlu dipertimbangkan, perlu dianalisis oleh seseorang ketua. Seterusnya, kita faham bahawa perubahan itu tidak dapat dielakkan. Ini sangat penting untuk kelangsungan sesebuah institusi. Tetapi perubahan yang dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa maklumat dan analisis yang secukupnya, akan membawa kepada kegagalan dan kemudaratan. Akhir sekali, tanggungjawab sosial sesebuah institusi atau syarikat itu jauh lebih penting daripada pendapatan atau keuntungan yang dijana atau prestasi syarikat yang ditunjukkan dalam dokumen-dokumen rasmi. Inilah antara perkara-perkara yang boleh kita renungkan bersama. Baik ya, kita sudah pun sampai di akhir sesi. Harapan saya semoga sesi perkongsian ini telah memberi satu gambaran kepada yang berusaha doktor, tuan-puan sekalian, tentang peranan pihak pengurusan dalam melonjakkan kecemerlangan sesebuah institusi. Saya berhenti di sini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk bersama. Sekian, terima kasih.